Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah yang ke-54, surah Al-Qamar, surah yang telah pun kita ikuti hari semalam pada beberapa ayat, dan pada hari ini kita ingin meneruskan kepada apakah peringatan demi peringatan, muzdajar, iaitu ancaman demi ancaman untuk kita mengambil pelajaran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz Faz. Okay, makin suara okey ya, lah Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz insya-Allah kita tak doakan. terbatuk. Masya-Allah ya. Kita doakan pada tuan-tuan juga yang berada di rumah untuk terus diberikan kesihatan, bagi tuan-tuan puan-puan yang berada di tempat kerja teruskan berusaha beribadah ya. Kerja itu adalah sebagai ibadah untuk kita bawakan amal kita di hadapan Allah. Moga-moga Allah terus mencucuri rahmat kasih sayang kepada kita sehingga diizinkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 529. Mari kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 529. Daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, betapa buruknya keadaan orang musyrik pada hari kiamat. Seterusnya pada ayat 9 hingga 17, kisah dan pelajaran daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam dan umat lainnya. Diikuti pada ayat yang ke-18, kita akan melihat kepada kisah kaum Ad yang diutus Nabi Hud kepada mereka pada ayat 18 hingga 22, dan seterusnya kepada kaum Thamud yang diutus Nabi Saleh untuk kita ambil sama-sama pelajaran dan bagaimana ia menjadi satu neraca pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru kaumnya agar terus bersabar dan terus istiqamah dalam perjuangan. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 7 hingga 17 pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa khabar ayahanda dan bonda? Moga-moga terus dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terus bersemangat, terus bersungguh dan terus berusaha untuk kita terus bersama dengan Al-Quran insya-Allah. Hari ini kita nak memulakan bacaan kita di halaman yang kedua surah Al-Qamar. Kita nak melihat dan kita nak baca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17 untuk bahagian yang pertama ini. Dan alhamdulillah kalau kita perhatikan seperti selalu surah Al-Qamar ayat dia pendek-pendek. Lega sikitlah. Hujungnya ada ra. Betul Ustaz Fas. Hujung dia ada ra, dan ada setengah tempat ra dia yang hujung tu ada sabdu. Dan kebanyakannya tak ada sabdu. Jadi hati-hati bila kita berhenti pada tempat yang tak ada sabdu, jangan kita tekan supaya dia tak macam ada tempat kalimah ataupun ayat yang ada sabdu. Contoh halaman hari ini ayat yang ke-19 ada sabdu. Kan? Tapi ayat-ayat yang lain tak ada sabdu. Contoh macam mana bunyi dia? Contoh sikitlah ayat yang pertama, contohnya ayat yang ke-7 tu muntashir kan? Muntashir. Dia ringan saja. Ringan je. Kalau yang ada sabdu tadi ayat yang ke-19 nahsim mustamir. Dia tekan sikit. So kena hati-hatilah, mana kena bezakan. Sebab kalau sabdu ni dia dua huruf, jadi kena hati-hati supaya kita tak seolah-olah kita menambah huruf. Jadi mungkin kalau bercakap tentang baris sebelum ra itu baris depan, atas ataupun bawah, Ustaz, beza cara bacaannya. Itu juga menjadi satu boleh kita kata surah Al-Qamar ni menjadi satu ulang kajilah untuk kita praktikkan. Sebelum kita dah belajar ra tipis ra tebal, ra tipis ra tebal, sebelum ra selepas ra kan. Sebelum huruf ra baris bawah baca tipis. Sebelum huruf ra kan baris atas ataupun baris depan baca tebal. Kan. Macam hari ni contoh macam mana tu? Okey, contoh. Satu yang atas sekali ayat 7 muntashir. Tipis ke tebal? Lah tipis sebab shi tu
sebelum huruf ra baris bawah. Baca tipis, jangan baca muntashir. Tak kena. Muntashir. Okey. Sama juga ayat 10, ayat 9 semua nipis, ayat 8, masya-Allah. Kalau yang tebal kita tengok satu. Okey. Ayat 13. Dzati alwahi wa dusur. Dia kata bukan rin tu baris bawah ke? Kalau kita sambung jadi tipis, kalau kita waqaf kita jadi tebal. Jadi itu persediaan kita sebelum baca. Masya-Allah. Jadi kita nak dengarlah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sekalian, kita nak baca pula sama-sama. Moga-moga 1-2 tips yang kita kongsikan tadi dapat membantu kita untuk kita baca sama-sama ayat 7 hingga 17 dengan bacaan murattal bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم
Muslim, gitulah bacaan daripada ayat 7 hingga 17 daripada surah Al-Qamar untuk sama-sama kita menyambung Ustaz ya. Semalam bila kita melihat kepada apa yang berlaku bila dipanggil kepada syai'in nukur ya, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, iaitu berkaitan dengan pembalasan bagi orang-orang yang kufur. Khusya'an ya, khusya'an iaitu mereka ini pandangan mereka itu tunduk ya, yang dinyatakan pada ayat yang ke-7, yakhrujuna minal ajdath iaitu mereka keluar daripada kubur mereka, ka'annahum seperti belalang ataupun seperti anak-anak ke serangga yang bertibaran. Kalau kita tengok macam anak-anak itu kan, kalau dia banyak sangat tu kan akhirnya jadi kelkatu yang atas tu, memang kita pun rasa gelabahnya. Ini adalah peristiwa di hari kiamat bila dibangkitkan manusia daripada ajdath, daripada kubur yang tidak berbatu nisan. Nah, dia kalau kita cakap kubur itu kita tahulah kat mana kubur kan yang kita lawat. Tapi pada waktu itu kerana ada orang yang tak ada kubur. Ya, masing-masing dah mati kerana semua makhluk dah meninggal, dan pada waktu itu bangun daripada tempat kematian itu dinamakan al-ajdath. Allah bawakan perkara ini untuk kita memandang serius tentang peristiwa hari kiamat, untuk kita buat persediaan. Bukan sekadar cerita Armageddon, sekadar nak jadikan telemovie ke ataupun jadi filem, tetapi ia adalah satu persediaan untuk kita bersama yang kita doakan dengan kita baca Quran ini Ustaz ya, dengan kesungguhan kita bersama tuan-tuan, bersama anak. Kita nak pastikan bahawa ya Allah, kami ini sedang membuat bekalan nak bercuti Langkawi 3 hari. Kita kena buat persediaan kadang-kadang 6 bulan Ustaz, beli tiket awal. Betul Safas. Apatah lagi kita nak pergi bercuti forever, selama-lamanya. Kita harapkan cuti kita yang amat indah itu, perlulah kita buat persediaan yang benar-benar. Tak perlu sampai beratus tahun, Allah berikan 63 tahun lebih kurang masa itu, kita harapnya digunakan mengikut panduan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhtiina ila da', ya, apakah yang berlaku kepada mereka yang tidak taat kepada Allah ini, datang patuh mereka segera kepada penyeru ya. Muhtain ini mereka segera datang ya, dia macam ada satu tianggul Ustaz ni, kalau semua orang menuju pada tianggul tu, itu muhtain. Dan kali ini menyeru ataupun menuju kepada siapa? Kepada ad-da', iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang menuju pada Allah, walaupun di atas muka bumi ini dia kata saya tak nak sembahyang, saya tak nak masuk Islam, saya tidak mahu menyerah, tapi bila sampai di sana tahu bahawa Allah lah yang maha berkuasa. Yaqulul kafirun, orang-orang yang kafir itu, yang kufur itu menyatakan hadza yaumun asir. Ya, ini adalah hari yang amat sukar. Lawan pada sukar, senang. Jadi bagi orang yang beriman Ustaz ya, harapnya kita ini adalah orang yang beriman. Allah iktiraf kita, dia akan jadi mudah Ustaz. Dia akan jadi mudah, dilancarkan dalam titian sirat, dalam hisab, segala proses-proses yang ada itu insya-Allah moga-moga Allah mudahkan. Tetapi bagi orang yang kufur, dia selalu menyatakan, Allah nyatakan hadza yaumun asir. Ini adalah hari yang amat-amat sukar. Kalau katakan kita panas sikit, lapar Ustaz, dah rasa sukar, yang ini adalah lapar yang panjang dan peluh yang sampai kita boleh berenang. Perkara-perkara itu Allah nyatakan awal-awal ini untuk kita iakan buat persediaan. Tetapi ada orang yang kufur, kazzabat qablahum qaumun nuh, iaitu kaum Nuh, salah satu manusia yang paling lama hidup ya. Mereka mendustakan hamba kami, iaitu apa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi yang pertama dia mendustakan hari kiamat, satu lagi mendustakan kepada pembawa surat risalah hari kiamat itu, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, hamba kami. Hamba kami itu hamba kesayangan Allah lah Ustaz ya, yang membawa risalah itu. Waqalu, dan mereka menyatakan oh ni gila, ataupun wazdujir, ataupun mereka ini suka mengancam-ancam kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wasdujir ini kita dah jumpa perkataannya sebelum ini dalam ayat yang keempat. Allah nyatakan berita-berita dalam al-Quran ini bersifat muzdajar, iaitu ada ancaman. Jadi Quran ini nak bagi ancaman agar kita jangan masuk kepada azab Allah. Tetapi mereka kaum Nabi Nuh ini, mereka adalah orang yang mengancam-ancam kepada Nabi Nuh, kau jangan nak berdakwah, jangan nak ingatkan kami, dan mereka merasakan bahawa mereka lah yang benar pada waktu itu. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-10 kita lihat fada'a, Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rabbahu, anni maghlubun fantasir, iaitu aku ini dikalahkan ya Allah,
ya tolonglah aku. Jadi di sini bila bercakap tentang fantasir ini, ya Allah tolong itu, maksudnya minta Allah uruskan. Pasal kita ni nak balas balik kepada orang yang bermusuh dengan kita, tak mampu Ustaz. Kan kita buat sini, dia pun corner sana corner sini. Tetapi Nabi Nuh berdoa, satu pelajaran, yang keduanya ialah mengaku lemah, dan yang ketiganya minta Allah uruskan. Minta Allah uruskan. Dalam hidup kita ni kalau ada orang yang tak puas hati ke Ustaz ya, pertama kita mesti kena doalah. Ya, minta doa cepat-cepat. Jangan pula kita terus saja balas balik. Ingat, saya tak boleh balas. Contohnya kan, kita pun pam. Itu bukan sunnah daripada rasul-rasul terdahulu. Rasul terdahulu berdoa ketika berdakwah. Ya, ketika berdakwah ni banyak berdoa, tak semestinya angkat tangan Ustaz ya. Maksudnya ialah kalau angkat tangan ke tak angkat tangan, tapi kita selalu berdoa, ya Allah tolonglah ya Allah, aku ni macam tak berapa nak berjaya, ya orang cuba kalahkan, tolong aku ya Allah, engkau ialah yang maha penolong. Jadi apabila apabila Nabi Nuh berdoa itu, apa yang berlaku? Ayat 11 dan ayat yang ke-12, dua ayat yang kita nak baca, kita melihat bagaimana pertolongan, ya, bila kita minta pertolongan Allah ini, Allah tidak akan sia-siakan kita. Seperti Nabi Nuh, ya. Syaratnya apa? Syaratnya kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku kelemahan kita. Ayat 11 dan ayat 12 kita baca sekali lagi bersama Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Fadil Safasa. Ini bila pertolongan Allah yang beri. Kalau orang beri mungkin yang tak cukup, tolong dah. Tak cukup. Alah, contoh. Tapi ini betul. Pertolongan daripada minas sama, daripada minas sama, daripada Allah SWT. Subhanallah. Mari kita perhatikan dua ayat ini, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-11 ini menunjukkan pertolongan daripada Allah apabila ada perkataan Ustaz ya, fatahna, maksudnya bukanlah doa terus dijawab, ada masa. Jadi Nabi terus berdakwah, Nabi Nuh terus berdakwah, terus berdoa, doa, maka pertolongan Allah sampai dengan dibukakan pintu langit. Ya, dibukakan pintu-pintu langit. Di situ kita tahu bahawa bila dibuka maksudnya adalah waktu tutup Ustaz ya. Maksudnya pintu langit ini kita tak nampak, tapi Allah beritahu dia ditutup, tapi bila kita berdoa, ya, pintu langit itu akan terbuka. Maka apakah yang berlaku pada waktu ini? Allah menentukan ma'im munhamir, iaitu air yang mencurah-curah daripada langit, dan kemudian daripada bumi keluar pula air, uyuna, ya, mata air, faltaqal ma, ya, bertemu air daripada langit dan bumi itu pada kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan banjir yang melanda pada waktu itu. Dan bagaimanakah Allah menyelamatkan lagi? Bukan sekadar bagi hujan Ustaz ya, tetapi Allah dah bagi ilham kepada Nabi Nuh untuk membina kapal. Kapalnya daripada apa? Yang itu yang kita nak tengok dalam ayat yang ke-13. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu hamara, mencurah-curah. Satu kali disebut di dalam Al-Quran, ya, hamara itu mencurah. Kalau munhamir itu adalah mencurah-curah. Datang daripada mana? Air daripada langit, hasil daripada pintu langit itu dibuka. Dan mengapa ia dibuka? Kerana ada satu doa daripada seorang nabi yang berdoa, dan itulah juga yang perlu kita lakukan tuan-tuan sekalian. Kita selalu kena berdoa, berdakwah, ajak keluarga kita, masyarakat kita ke arah kebaikan. Dan ketika berdoa,
Ketika berdoa, ketika kita rasa bahawa ya Allah peritnya dalam saya mengingatkan orang ke arah kebaikan, orang lain kutuk saya, dikelar sebagai majnun ataupun diancam dengan pelbagai perkara, pada waktu itu kita tahu bahawa pertolongan Allah sudah dekat. Dan inilah yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam bersama dengan orang-orang yang beriman, makhluk-makhluk yang diselamatkan di atas sebuah kapal yang padanya ada papan-papan, Ustaz. Alwah wadusur. Wadusur ini maksudnya paku ataupun pakulah, ya, ada papan dan paku. Dan macam mana dapat idea ini? Sudah tentunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal ini adalah kapal pertama. Kalau kita melihat kepada sejarah, kapal sebesar itu yang pertama, dan tidak pernah ada engineer jurutera yang pernah membinanya sebelum itu kecuali apa yang dibina oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kita berehat sebentar, selepas ini kita akan lihat apa lagi yang berlaku kepada peristiwa Nabi Nuh untuk kita ambil pelajaran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Al-Quran kalamullah. Syukur kita kepada Allah kerana dalam kehidupan kita ada yang bertemu berkata, saya ustaz dah akhir-akhir ni, hujung-hujung ni, inilah dia kata, inilah teman akrab, kan. Itulah dia kata, Quran time lah dia kata, insya-Allah. Jadi jangan habis dia kata. Jangan habis. Amin insya-Allah. Setiap yang bermula ada habisnya. Mungkin ada mula balik tu, wallahu a'lam. Insya-Allah lah, sama-sama kita doakan. Dan macam nasyid yang kita bacakan tadi daripada Maizin, kan, inilah Al-Quran, kebenaran dia. Ilahi tunsitul akwan, untuknya dunia mendengar, memerhatikannya dengan penuh perhatian. Lepas tu yang menarik juga, wa fihi tu'attarul adhan, dia seolah-olah meletakkan satu wangian ataupun satu keseronokan pada telinga kita tatkala mendengarnya. Allahu akbar, subhanallah. Jadi itu satu nikmat anugerah yang Allah Taala beri kepada kita, Al-Quran. Tak pernah kita jemu mendengarnya, membacanya, memerhatikannya. Kali hari ini kita belajar halaman 529. Mungkin Jun 2023 kita belajar lagi dah lain pula. Bukan kata Jun, besok pun mungkin dah lain lagi ilmu yang kita dapat. Betul. Itulah ketinggian mukjizat Al-Quran. Ya, lebih daripada itu, saatnya kadang-kadang kita suka sesuatu lagu tu, kan, kita ulang-ulang sampai satu bosan lah. Sedih kata je macam 3 kali tak mana. Dah habis dah, tukar lagi lagu, kan. Betul. Tetapi Al-Quran ini, subhanallah, ya, dia di kalangan ulama tafsir, dia menyatakan bahawa Al-Quran ni setiap kali dibaca, kan, dibaca khatam Al-Quran ulang balik ke, ketika ditadabbur, ditafsir balik tu, dia nampak macam ada lagi benda baru, ya, kerana perumpamaannya seperti seperti lautan, Ustaz. Kalau kita pergi menyelam ataupun kita berdebus lah, ya, kita dapat sikit je dia punya titisan itu, dan kemudian kita berdebus lagi, ya, pada tempat yang sama, titisan yang dapat itu bukan titisan yang sama. Betul. Ya, jadi cuba bayangkanlah berapa kali kita terjun ke dalam Al-Quran ini, lautan Al-Quran, kita tidak mungkin akan mendapat titisan air yang menyamankan yang sama. Apatah lagi kalau kita pergi dalam lagi, kita dapat mutiara yang berbeza-beza, Ustaz. Warna-warni cantik, indah, dan itulah Al-Quran. Huwal Quran. Masya-Allah. Wa fihi mahasinul akhlaq. Dia boleh membaiki akhlak kita, merawat jiwa kita dan sebagainya. Baik, kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid untuk kita terus berusaha memperelokkan membaca dengan baik Al-Quran, bacaan kita. Kita nak belajar hari ini ataupun nak ulang kaji, apakah yang perlu kita fokuskan? Jom kita saksikan sama-sama. Baru tadi di permulaan tadi kita dah kongsi sikit sebanyak Ustaz Faz, ya, iaitulah menyempurnakan hukum ra dalam ayat ini. Contohnya ayat fokus dalam ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
Sadaqallahul azim. Baik. Ayat yang ke-17 ni subhanallah, ini bagus tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian pun boleh tanda sama-sama. Yang pertama sekali kalimah yassarna. Ra itu tipis ke tebal? Bagus, tebal. Sebab apa? Sebab sebelum huruf ra baris atas, tebal. Yassarna. Sin tak tebal, ra sahaja. Yassarna. Satu. Kemudian kalimah yang kedua, al-Qur'ana, tipis atau tebal? Tebal lagi. Bagus. Sebab apa? Sebelum huruf ra, huruf qaf baris dhammah. Sebelum huruf ra bagi depan, tebal. Qur'ana. Dua. Yang ketiga, lidzikri, tipis ke tebal? Bagus, tipis. Sebab apa? Ra baris kasrah, baris bawah. Tiga. Dan yang terakhir, mim muddakir. Muddakir, tipis atau tebal? Oh, seronok sampai kalau ada bersama dengan kita kat depan ni, boleh tanya. Boleh dengar sekali. Boleh dengar. Macam mana jawapan? Macam mana sebut, silakan. Tapi sekarang ni pun ibu-ibu ayah kita sebut. Kita dua tak dengar. Tak dengar. Mereka ibu ayah dengar lah. Ibu ayah dengar. Jadi bagus. Yang akhir sekali tu tipis. Sebab apa? Sebab kaf tu baris bawah. Muddakir, tipis, tarqi. Jadi alhamdulillah itu huruf ra yang kita nak belajar ataupun nak ulang kaji. Cara sebutan dia tipis atau tebal dalam ayat yang ke-17. Selamat mencuba dan selamat menyemak dengan guru-guru kita insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi bagaimana kita membaca dengan jelas sebentar tadi, dan lebih daripada itu kita nak bersama Quran ni Ustaz agar kita ini sentiasa bersama Allah. Bersama kalam Allah, seperti mana Nabi Nuh itu memang committed memang committed, sehingga kan Allah memberi balasan apa kepada orang yang committed ini walaupun diingkari. Dalam ayat yang ke-14 itu, liman kana kufir, kepada siapa yang diingkari Allah berikan ganjaran. Ada dua maksud di sini. Satu ialah ganjaran bagi mereka yang beriman, satu lagi balasan kepada mereka yang kafir, yang kufur kepada seruan kebaikan tersebut. Iaitu apa? Tajri, kapal yang dinaiki itu dia berlayar bi'ayunina. Itu perkara amat pentinglah. Di bawah pengawasan siapa? Bukan bawah pengawasan Popeye. Popeye itu the sailor man tu, itu dia boleh tetapi ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi Nuh bukannya kelasi pembawa kapal. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Dalam hidup kita ini, bila Allah bantu kita ada kepayahan melakukan dakwah, minta tolong Allah, bila Allah bantu, Allah bagi perkara-perkara yang kita tidak pernah bayangkan. Seperti mana kapal, tak pernah ada kapal, tak pernah jadi engineer, tak pernah bawa kapal, tapi itu yang Allah berikan, dan itu anugerah yang kita akan dapat jika kita selalu dibantu oleh Allah, yang kita selalu kena minta tolong. Dan pada ayat yang ke-15 itu, walaqad taraknaha, kami tinggalkannya, kami berikan dia punya kapal itu saatnya. Allah tak terus hancurkan sahaja selepas dah mendarat itu. Allah tinggalkan sebagai satu ayah, sebagai satu tanda, fahal mim muddakir, apakah mereka tidak ambil peringatan. Itu sebabnya ada yang cuba cari kapal ini kat mana. Ada yang kata dekat Turki, ada yang kata dekat kawasan-kawasan Timur Tengah sana. Jadi sebenarnya kalau ada rezeki Ustaz pergi ke Turki, tengok kawasan yang ada kapal itu, kita akan terkejut betapa teknologi itu. Kalau tanya pada saya, belajar engineer pun tak pernah buat kapal kertas ada lah kan. Yang Nabi Nuh ini boleh bina kapal, tak pernah belajar engineering, kejuruteraan. Pasal apa? Pasal yang mengajar sebenarnya bukan manusia, tetapi daripada Allah. Bila Allah nak, Allah boleh bantu, beri idea, Allah gerakkan, dan akhirnya berlayar dengan selamat, mendarat dengan selamat, dan itulah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kaifa adzabi wa nudhur, ayat yang akan berulang-ulang selepas ini, bagaimana tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga peringatanku. Allah tanya sebenarnya betapa dahsyatnya satu azab bagi mereka yang kena, wa nudhur, peringatan Ustaz. Kita yang dengar peringatan tentang kisah Nabi Nuh ini, Nabi Nuh orang yang bersungguh-sungguh, walaupun anak dia tidak mahu dengar cakap tetapi tetap bekerja keras. Itu pelajaran untuk kita. Maksudnya kita ini kalau katakan jomlah buat kerja, bawa ajak ke arah kebaikan untuk keluarga dan anak, ada yang kata saya dah ingatkan anak saya banyak kali dah.
dah sampai 20 tahun pun masih anak saya tak nak dengar. Contohnya, kena ingat Nabi Nuh ingatkan sampai 950 tahun. Itu kena faham tu. Ada yang kata bahawa saya ni memang anak saya ni degil. Anak Nabi Nuh tu lagi degil. Nabi pun masih lagi Nabi Nuh tetap mengajar sampai ke hujung ketika banjir sudah makin tinggi. Jadi di situ Allah kata suruh ambil peringatan, dan Allah mudahkan pada ayat yang ke-17, Allah mudahkan Al-Quran ini untuk peringatan. Mengapa? Fahal mim muddakir. Ya, Allah letakkan istilah Quran ini sebagai peringatan Ustaz ni, zikr. Tapi dekat hujung itu ada pula muddakir. Mengapa pula tak ada, apa dia punya kata akarnya kan? Dakara ke zakara ke? Yang itu kita nak tengok sebentar lagi. Kita baca dahulu dan kita akan amat kagum kepada bagaimana Allah mengulang-ulang ayat 17 ini 4 kali dalam surah ini. Untuk kita bersyukur Allah beri kita Al-Quran. Kita akan bincang sebentar lagi. Kita terus dahulu baca ayat 18 hingga 27 kerana kita akan berjumpa ayat ini sekali lagi pada ayat yang ke-22 bersama Ustaz Tar. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fahaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Subhanallah, walaqad yassarna Al-Quran. Kalau kita hari ni kita cakap contohlah kan Ustaz Fahaz. Sekejap lagi kita nak sambung terus ni, nak ulang balik daripada awal sampai ni dalam masa 2 hari. Susah Safas susah. Tapi alhamdulillah kita tengok setebal ini Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Tuan-tuan, ibu-ibu, bukan kita saja Ustaz. Penerbit, kru penerbitan, kameraman semua bukan benda yang senang, tapi bila Allah mudahkan, Allahu akbar. Baik. Subhanallah. Jadi kita nak sambung bacaan ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-27. Kita baca dengan bacaan murattal, nahwan ataupun kurdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون
من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 18 hingga 27. Selepas kita mengikuti kepada ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, maksudnya iaitu Allah telah memudahkan al-Quran. Allah mudahkan al-Quran ini untuk diambil peringatan, fahal mim muddakir. Sebenarnya bila Allah suruh kita bila cakap tentang zikir, sepatutnya kita pun di ujung itu fahal mim mudzakir, maksudnya sepatutnya ya, tetapi mudzakir itu nak sebut pun susah. Betul, ya, bila sebut susah dalam bahasa Arab ini, maksudnya kita nak buat aktiviti mengambil peringatan itu pun susah. Jadi boleh ditukarkan kepada mudzakir. Tak payah jadi za dengan ta, jadi mudzakir ya. Tapi mudzakir pun kalau di fahal mim mudzakir pun susah juga. Maka ditukarkan daripada za itu jadi da. Ya, mudzakir. Jadi apakah pelajarannya? Kalau mudzakir susah nak ambil peringatan, mudzakir pun lebih susah, tapi lebih senang daripada yang mudzakir. Mudzakir ini sebut pun senang, ya, nak menceritakan bahawa usaha sikit saja insya-Allah boleh dapat pelajaran daripada al-Quran ini sendiri ya. Jadi kalau orang tu tak dapat pelajaran daripada Quran, itu tandanya apa tuan-tuan? Dia memang tak berusaha. Pemalas sebenarnya. Maksudnya dia tak nak baca terjemahan. Dia kata saya tak faham bahasa Arab. Baca yang bahasa Melayu terjemahan pun insya-Allah. Dan kalau kita bagi usaha lebih sikit sahaja, belajar bahasa Arabnya, kita cuba mendalami nahunya dan sebagainya, kita akan lagi dapat menghayati kepada isi al-Quran ini sendiri. Jadi Allah mudahkan untuk kita dapat. Buktinya ialah kalau orang hafal misalnya, umur berapa tahun dia dah boleh menghafal. Ya, belum lagi kita bercakap tentang kefahaman. Betul. Ini dalam masa 2 tahun lebih ini insya-Allah kita akan khatam tadabbur Ustaz ya. Itu juga sebenarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada program yang sepanjang ini Ustaz kan, kecuali sinetron lah. Bab-bab yang itu mungkinlah mudah kan bagi manusia, tetapi untuk buat perkara kebaikan dia memang ada cabaran, kecuali apabila dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan pada ayat 18 sekali lagi kaum Ad pula. Kalau tadi kaum Nuh, kali ini kaum Ad, iaitu yang didatangi oleh Nabi Hud juga mendustakan, dan Allah menyatakan betapa dahsyatnya azab yang sampai kepada mereka dan peringatan yang Allah nak sampaikan kepada kita. Apa yang berlaku pada kaum Ad? Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Mereka dihantar angin yang kencang, dan kemudian pada hari yang nahas itu terus menerus, ada yang kata sampai 6-7 hari Ustaz ni, sampai hancur mereka itu. Tanzi'un nas, manusia pada waktu itu bergelimpangan mati, ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir, iaitu seperti batang pokok tamar saja yang dah mati itu tercabut ya, dan kemudian bergelimpangan. Macam kalau banjir baru ni kan, saya tengok dekat tepi highway tu banyak balak-balak tu yang dah tercabut tu. Itu adalah bagaimana Allah menggambarkan betapa mereka ini daripada kaum yang kuat, tetapi bila Allah berikan azab kerana degil kepada Allah, tidak mengambil peringatan daripada rasul yang diutus, maka jadilah begitu. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Betapa dahsyatnya azab itu dan peringatan itu kita kena ambil ya. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Berulang lagi ayat yang sama Ustaz ya. Jadi bila kita tanya mengapa Allah ulang banyak-banyak ya, dia lebih kurang macam kalau kita ajar anak kita itu, dia sekali kan, 2 kali. Maksudnya bagi si ayah ibu bila banyak mengulang itu penting. Penting Ustaz ya. Dan lebih daripada itu, kadang-kadang anak beritahu apa, tutup TV contohnya kan, dia tak beri perhatian kan. Tutup iPad contohnya, dia tak beri perhatian. Kali kedua tutup iPad. Dia kalau kali ketiga tu iPad. Dah kalau dah pendek itu dia dah tahu dah ayah dah mula nak marah, dan anak pun dia akan. Dan kalau anak yang degil memang sampai 4-5 kali diingat
dia buat begitu je kan. Kita harap kita bukanlah orang yang begitu. Bila Allah ingatkan, dan nanti kita akan jumpa surah 55 31 kali pula. Yang itu lagi banyak. 4 kali tak jalan, 31 kali pula. Kalau tak jalan juga tu kira dalam satu universiti 31 kali ulang subjek. Itu kira memang tak boleh pakai ya. Yang kita harap kita diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-23 24 kita nak cuba baca sekali lagi. Kita melihat satu lagi kisah Allah bawakan, iaitu kaum Thamud, ayat 23 24 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faz. Saya bila Ustaz Faz sebut 23 24, Allahu Akbar. 24 tu nampak dia pendek tapi panjang Ustaz Faz. Dia ada faqalu satu mat, tuan-tuan dan puan-puan cuba. Faqalu satu mat, nattabi'uhu dua, 4 dah 8 harakat. Inna ada lagi kat situ. Situ saja untuk mat saja dah ada 12 harakat. Belum masuk lagi yang wajibal gunnah. Masya-Allah. Mencabar subhanallah. Walaqad yassarnal Quran. Walaqad yassarna. Moga Allah mudahkan. Moga Allah memudahkan insya-Allah. Mari kita cuba ibu-ibu ayah-ayah baca sama-sama ayat yang ke-23 24 Safas. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kazzabat Thamud bin nuzur. Faqalu أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27 ini menceritakan kisah Nabi apa Ustaz? Kaum Samud, Nabi Saleh ya, di mana bila Nabi Saleh ini mendekati kepada kaum Samud ini, memberi peringatan, mereka Nabi Saleh ini dikutuk ya, dia kata engkau ni manusia macam kami juga, seorang pula tu kan, kami nak ikut kan, ini bawa sesat, bawa jadi gila, lebih kurang begitu kutukan-kutukan yang dinyatakan dalam ayat 24. Dan kemudian pada ayat yang ke-25 dikutuk lagi, engkau ni memang penipu, engkau ni memang tunjuk-tunjuk orang saja, sombong. Ini kutukan daripada kaum Samud, dan Allah beritahu sebenarnya mereka akan tahu siapa sebenarnya yang pendusta, siapa yang sombong sebenarnya ya. Jadi bagi Nabi Saleh terus perhatikan, terus bersabar, pujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membaca kisah ini untuk kita terus tunggu ketentuan daripada Allah, terus bersabar dalam kehidupan kita dan membawa kepada resolusi kita. Kita saksikan, iaitu yang pertama, bergantung harap dan menyerah diri kepada Allah saat tidak berdaya menghadapi ujian. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat sejarah dahulu dan ambil iktibar agar tidak mengulangi kesilapan lampau. Dan yang ketiga, kita bina tamadun yang berlandaskan takwa agar tidak dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah kami ya Allah membaca kalam-Mu Al-Quran. Permudahkanlah kami ya Allah memahami isi kandung Al-Quran. Permudahkanlah kami ya Allah mengamalkan kalamullah Al-Quranul Karim. Bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Permudahkan kami semuanya ya Allah untuk bersahabat benar-benar dengan Al-Quran. Kehidupan kami, kematian kami, kehidupan kembali kami ya Allah, dan destinasi akhir kami ya Allah, syurgamu ya arhamar rahimin bersama Al-Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan terus tuan-tuan kita terus berjuang seperti mana Nabi Nuh, Nabi Saleh dan Nabi Hud sebentar tadi dalam tabung gerakan Al-Quran, kerana kita tahu bahawa wahyu Allah ini membawa pada takwa, dan inilah yang diseru pada tuan-tuan. Tabung gerakan ini kita ingin sama-sama manfaatkan untuk perjuangan kita bersama bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk sama-sama melihat sambungan surah Al-Qamar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.